Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan cikgu di channel Cikgu Iman Rahman. Cikgu harap konsen cikgu ini dapat memberi manfaat kepada semua murid yang mendengar di luar sana. Sebelum cikgu teruskan perkongsian cikgu, cikgu ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang menonton cikgu punya video di channel cikgu. Terima kasih, cikgu doakan semoga konsen cikgu ini memberi manfaat kepada anda. Jadi hari ini cikgu ingin berkongsi tentang topik penyelesaian masalah. Kita sebagai manusia normal tidak lari daripada ada masalah. Nak tak nak nak tak nak kita kena selesaikan ataupun kita lari dari masalah, kan? Itu sahaja yang membezakan kita, sama ada kita berjaya ataupun gagal, kita stres ataupun tidak. Semua ini bergantung kepada bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Baiklah, cikgu ingin membawa awak semua untuk melihat apakah pengenalan kepada penyelesaian masalah. Mengikut modul ini, yang mana dari infosihat.gov. Cikgu dapat ni modul minda sihat ya. Kat sini dia bercerita tentang penyelesaian masalah. Setiap individu tidak lari daripada menghadapi masalah. Dengan itu, bagaimana individu menyelesaikan masalah adalah sangat penting. Sekiranya individu tersebut belajar menyelesaikan masalah secara berkesan, dia boleh menukarkan kelemahan kepada kekuatan. Dan boleh menjadi aset kepada individu tersebut. Pendekatan menyelesaikan masalah secara berkesan dapat membantu memiliki jawapan yang tepat. Individu yang mempunyai kemahiran penyelesaian masalah yang baik mampu menghadapi masalah yang menjadi bebanan kepadanya. Kemahiran daya tindak sering digunakan bersama dengan membuat keputusan. Membuat penyelesaian masalah adalah sebahagian daripada proses kemahiran penyelesaian masalah. Bagi menyelesaikan masalah adalah perlu memutuskan apa yang perlu dilakukan dan kemudian melakukannya. Kat sini maksudnya menyelesaikan masalah itu memerlukan kita membuat satu keputusan. Kita fikir dululah, maksudnya kan, kita fikir dulu apa yang kena buat, lepas tu kita buat keputusan, baru kita buat. So masalah yang ada perlu diselesaikan dengan tindakan. So masalah tu dia tak akan selesai sendirilah, maksudnya. Seterusnya tadi kita masuk kepada pengenalan, kan. Sekarang apakah yang dikatakan penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah adalah satu proses yang akan menyebabkan perubahan yang dilakukan ke atas sesuatu keadaan akan terhasil seperti yang sepatutnya atau sebagaimana yang dikehendaki. So kat sini dia kata penyelesaian masalah itu adalah proses. Proses tu dia akan menyebabkan perubahan, kan? Sama ada kita buat ataupun dia terjadi bila kita ambil tindakan. Kebaikan, kemahiran menyelesaikan masalah yang baik ini boleh membantu kita untuk meningkatkan kebolehan untuk meningkatkan fokus masalah sebenar. Jadi maksudnya kat sini kita kena kenal pasti dan beri keutamaan untuk settlekan masalah tersebut. Kadang-kadang timbul satu isu, tapi di sebalik isu utama tu ada isu-isu lain yang timbul. So kat sini disuruh kita fokus kepada masalah yang utama. Seterusnya, bila kita berjaya menyelesaikan masalah itu, kebaikannya adalah kita dapat mengurangkan stres. Selain itu, yang ketiga, kita berupaya menyelesaikan masalah dengan baik. Sekiranya kita dapat, kita ada kemahiran penyelesaian masalah ini. Dan yang keempat, mengurangkan pembaziran sumber seperti masa, tenaga dan kewangan. So kat sini dia cerita tentang kemahiran penyelesaian masalah. Kepentingan dia lah. Kalau dia ada tu kenapa, kan? Apa kelebihan dia? Jelas ya? Baiklah, cikgu teruskan pada poin yang seterusnya, iaitu langkah-langkah penyelesaian menggunakan kaedah ideal. IDEAL. So beginilah langkah yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, I, iaitu identify. Identify membawa maksud kita mestilah mengenal pasti masalah, iaitu apakah yang menjadi penyebab masalah. Jadi kita kena tanya diri kita ataupun tanya orang lain. Itu macam kita siasatlah apa dia masalah tersebut.
Okay, so dekat identify ni apa yang kita boleh buat? Kita boleh tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Siapa yang terlibat? Okay, ini perkara yang kita perlu tanya diri kita dan orang lain tadi. Apakah punca masalah tersebut? Bila dia berlaku? Kat mana dia berlaku? Okay, so maksudnya itulah yang kita tanya. Bila, di mana, bagaimana, siapa? Okay, seterusnya D. Okay, tadi I iaitu identify, kenal pasti. Seterusnya D. Okay, D adalah describe option, iaitu huraikan pilihan-pilihan yang mungkin boleh menyelesaikan masalah. Okay, mungkin bila kita dah nak selesaikan masalah tadi, kita ada beberapa pilihan. So kita kena rancang, kena bincang, ataupun kita kena kenal pasti. Okay, beberapa pilihan. Dan kita tengok timbang tara lah, kita tengok beberapa pilihan tadi. Okay, seterusnya masuk kepada E, iaitu evaluate. Okay, so kita kena buat penilaian akibat daripada setiap pilihan tersebut. So maksudnya selepas D tadi kita ada beberapa pilihan, so kita masuk kepada E, iaitu evaluate. Kita kena nilaikan setiap pilihan yang kita ambil tadi, apa kesan dia. Okay, kalau kita ambil pilihan tersebut, apa kesan dia, apa yang akan jadi. Okay, so kita kena timbang tara satu persatu. Okay, seterusnya A, iaitu act. Okay, bertindak. Okay, bertindak berdasarkan pilihan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah L, iaitu learn. Okay, yakni kita kenalah belajar daripada tindakan yang diambil, sama ada hasil tindakan tersebut berjaya menyelesaikan masalah atau sebaliknya. Jadi kita kena iktiraf segala usaha yang telah dilakukan, termasuklah usaha diri kita sendiri. Okay, so cikgu ulang lagi sekali. I iaitu identify, D iaitu describe option, E itu evaluate, A itu act, dan L ialah learn. Okay, itulah formula formula ideal. Okay, IDEAL. Okay, so nak selesaikan masalah dia mengambil masa. Kita kena buat 5 perkara tadi supaya kita tidak tersilap memilih langkah untuk menyelesaikan masalah. So cikgu rasa setakat ini saja cikgu punya perkongsian tentang formula ideal ini. Okey, seterusnya cikgu akan bawa anda untuk berkongsi contoh masalah mungkin pada video akan datang. Okey, sekian itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat awak semua. Terima kasih. Assalamualaikum.